InsyaAllah. Okey, saya teruskan lagi dengan terapi-terapi ni. Terapi pun saya akan tayang sepintas lalu. Ketika kita berdiri tegak tadi, apa yang kita akan dapat daripada solat tu, kesihatan. Ni saya baca daripada buku Fatimah Ibrahim, UM. Buku sains menurut solat menurut sains. Dan 4 biji buku lah saya beli buku dia. Solat menghilangkan penyakit sakit pinggang. Dalam 4 biji buku dia. Ni ketika rukuk. Ketika i'tidal. Okay, oksigen ke kepala dengan mudah bila kita sujud tempat rendah. Jantung mengepam darah. Okay, darah berjalan lancar. Okay. Oh tadi, ni salam ni. Regangan otot-otot di bahagian kepala dan leher. Sebenarnya memang kalau kita sakit tengkuk kan, paling sakit dalam hidup kita adalah paling sakit. Berpaling tu sakit sangat. Jadi paling sakit adalah sakit tengkuk lah. Jadi untuk hilangkan sakit tengkuk itu adalah dengan cara kita bagi salam. Buat je dia punya tak nampak slide tu. Kita boleh buat je pergerakan solat ni walaupun di luar solat. Kecuali sujud. Nak rukuk tengah-tengah kat dapur pun boleh. Untuk kesihatan. Kadang-kadang saya letih kan. Paha lenguh dengan pinggang lenguh. Kita rukuk dalam kat dapur. Dia tengok anak datang. Apa hal Umi ni kan, macam benda apa pula. Tapi kita lenguh, kadang-kadang kita untuk kesihatan kita boleh buat pergerakan solat tu di luar solat. Kecuali sujud. Okey, apa yang kita dapat daripada hasil solat khusyuk adalah mendapat solat yang sempurna. Sebab solat sempurna kan, satu persatu, sempurna. Mendapat doa dan penghayatan. Sebab dalam solat tu kita faham bacaan solat tu. Tapi kalau kita tak faham, mungkin kita akan tidak dikatakan berdoa lah, tidak meminta lah. Kalau tak faham. Jadi syarat utama mesti kena faham bahasa Arab sekurang-kurangnya bacaan-bacaan dalam solat. Okey, yang ketiga mendapat terapi atau fadilat, ini secara automatik dapat, secara pasti. Okey, tergolong dalam surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan solat kita khusyuk dan kita menjadi orang-orang berjaya dan mendapat naungan arash, iaitu hatinya terikat dengan masjid. Okey. Kesimpulannya, solat khusyuk mempunyai kekuasaan rohani dan terapi kesihatan. Perkara utama ni, okey. Ni untuk wirid khusyuk. Okey, perkara utama ni. Boleh tengok sepintas lalu juga, bahasa Arab penting untuk memahami makna bacaan. Memang kena, ni memang kadang-kadang bukan alasan lah, macam ini adalah memang alasan orang-orang guru-guru kita ataupun masyarakat kita yang bukan berlatar belakangkan agama, pendidikan Islam ataupun bahasa Arab, dia kata saya bukan bidang agama, saya bidang bahasa Inggeris, contoh saya bidang PJK dan sebagainya. Sebenarnya bahasa Arab kita pun minta dia faham bacaan-bacaan dalam solat sahaja untuk lebih khusyuk dalam solat. Okey, kena tahu penting khusyuk. Khusyuk hanya khusyuk saja diterima solatnya. Dari awal, duduk dengan khusyuk, 5 dorongan tadi, hati dan fikiran fokus seiring dengan kalimah yang disebut. Ini kesimpulan dan ini nak habis. Okey, lagi 7, menghayati hikmah dan rahsia. Bacaan satu persatu dari lubuk hati. Masa baca Fatihah ke macam doa-doa lain-lain tu. Al-Fatihah nada berbisik. Bukan malas-malas baca. Bukan cepat-cepat. Berbisik maksudnya kita nak faham orang yang kita sebut tu, faham dan dengar apa yang kita baca, kita sebut. Berbicara, memuji, memohon, meluahkan kepada Allah. Menikmati saat-saat rukuk dan sujud. Menghayati tahiyat akhir kisah Mi'raj.
Belum Okey, dah nampak Ustazah. Dah boleh dah? Nampak Cuba. dah. Okey, yang akhir tadi yang ni je lah. Yang belum, rasanya yang belum, mungkin dia terkecuali ke sini. Apa tu? Tercicir. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk solat khusyuk, Kak Habib. Okey, baiklah Ustazah, kita buka untuk sesi soal jawab lah sampai ke pukul 1 ya. Okey, jadi selepas ini bolehlah kita sesiapa yang ingin, cikgu-cikgu yang ingin bertanyakan berkenaan dengan tahsin solat ni dengan Ustazah Isha. Dan selepas itu boleh untuk kehadiran ya, kita telah letakkan di situ link kehadiran, dan link kehadiran sekiranya anda mendaftar link kehadiran itu automatik nanti boleh print untuk sijil untuk penyertaan dalam kursus pada hari ini. Jadi untuk yang petang sesi kuis tu Ustazah mohon untuk kita buat sesi soal jawab. Sebabnya lebih berkesan begitu menurut Dr. Isyah ya. Jadi untuk hari ni, khusus hari ni, kalau ikutkan 8.30 hingga 4.30 petang, kita dapat 6 jam untuk berkursus ya. Tapi kita telah awalkan, dalam masa yang sama kita pun laju je Ustazah Dr. Isyah tadi ya. Jadi kita terus dan kita nampak banyak rasanya pertanyaan-pertanyaan daripada para peserta yang hadir pada hari ini. Jadi apa kata kita buka kepada soalan ya, soal jawab ya. Boleh Dr. Isyah ya? Boleh. Okey, dipersilakan. Kalau sesiapa yang hendak bertanyakan soalan boleh buka mic untuk bertanyakan kepada Dr. Isyah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Saya mohon kepada Dr. Isha Radia untuk jawab soalan saya tadi ya. Terima kasih. Okey, macam mana nak solat khusyuk saat-saat tu kita bercelaru dengan macam-macam kan, kita fikirkan tentang kehendak mak ayah kita nak supaya kita berjaya kan, ataupun harapan mak ayah kita lah untuk kita fokus pada peperiksaan. Okey, saya pun tidak pasti untuk menjawab dengan sebaiknya, cuma saya cuba setelah saya rasa Ustazah Zuraini setelah saya bentangkan tadi, rasa-rasanya kalau kita sampaikan kepada pelajar kita, rasa-rasa dia orang boleh tak mencapai solat khusyuk dan mungkin boleh atasi sedikit kecelaruan ataupun ketidakfokusan dia pada solat tu lah, dalam solat tu. Cuma saya pun sekadar nak memberi satu pengalaman. Kadang-kadang anak-anak kita ni pengalaman lah, sebab saya ada anak 9 orang. Anak yang sulung 21 UIA, yang kedua 20 Mesir, yang ketiga sakit, yang keempat astam rapat-rapat. Cuma saya nak cerita sejujurnya dan perlu diberi kesedaran kepada ibu bapa pelajar bahawa kejayaan yang cemerlang adalah sebenarnya bergantung kepada solat seseorang tu, solat pelajar tu. Maksudnya kalau dia nak cemerlang, mesti dia fokus pada dalam solat tu. Dia fokus dalam solat tu. Dia belajar fokus ketika solat. Maksudnya untuk fokus pada pelajaran, solat mengajar kita fokus dalam bacaan solat. Fokus ketika kita bersolat. Fokus pada bacaan-bacaan dalam solat. Sebenarnya fokus tu
solat dah ajar kita untuk fokus, untuk khusyuk, untuk tumpu sepenuh perhatian kepada solat tu, dalam solat tu. Jadi sebenarnya solat telah mendidik kita menjadi manusia yang manusia yang berfokus dan akan berjaya sekiranya kita betul-betul menghayati solat khusyuk ni. Sebab nilai-nilai yang ada dalam solat khusyuk memang boleh mendidik seorang pelajar, anak-anak kita menjadi anak-anak yang fokus pada pelajaran dan memang membantu untuk lebih mudah, lebih terbuka fikiran untuk menjawab dalam peperiksaan nanti. Jadi cara dia agak susahlah kita nak paksa dia, contohnya janganlah fikir kan. Tapi kita didik dia untuk dia fokus pada solat. Bila dia selalu dilatih, contoh gitu kan, dia selalu dilatih, dia selalu cuba fokus, nilai-nilai tu akan secara automatiknya akan datang. Dan ibu bapa juga, kalau boleh kan, macam slot-slot bersama ibu bapa kan, biasalah kan ada sarana ke apa tu. Kalau kita ingatkan pelajar-pelajar, ibu bapa kita, ibu bapa pelajar-pelajar kita, supaya menekankan tentang solat tu dulu sebelum menekankan tentang A dalam peperiksaan. Sebab tidak semestinya tidak A dalam peperiksaan, budak itu tidak berjaya. Kadang-kadang budak-budak tu tak dapat A pun tapi akhirnya berjaya sebab dia menjaga solat. Kadang-kadang budak tu A, 10A, 6A kan, tapi belum tentu dia menjadi berjaya dan ataupun untuk berjaya seseorang itu sebenarnya berasaskan kepada solat dia tu. Dia jaga keseluruhan solat dia, kesempurnaan solat dia, insya-Allah membantu dia untuk menjadi manusia yang berguna, manusia yang berjaya. Walaupun hari ni mungkin peperiksaan dia dapat sikit lah A contoh kan. Mungkin budak-budak kan banyak main. Tapi akhirnya dia akan dapat juga benda tu sekiranya dia menjaga hak Allah, menjaga kewajipan bersolat. Itu sekadar pandangan dan sekadar pengalaman saya lah, sebab anak saya pun A tu boleh kata yang sekolah rendah ni tak ada yang dapat 5A, hanya 1A tu pun muju dah ada. Tapi saya memang saya pun ingin anak pandai 5A, 6A tapi memang tak dapat. Saya dah hantar macam-macam juga sekolah swasta, tuition, tapi akhirnya saya hari ni bila anak-anak kita dah ambil bahasa Arab kan, kita rasa macam rupanya tidaklah A tu menjadi satu kemestian untuk dia berjaya. Mungkin tak dapat A pun akhirnya akan dapat juga berjaya, insya-Allah. Asalkan jaga solat dengan sempurna. Itu sangat penting. Walaupun di dunia ni mungkin gitu kan, akhirat tu lebih penting lah. Sekadar sikit daripada saya. Okey, boleh ke Ustazah Zuraini? Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama.